Hitamlah hitam, si tampuklah manggis. Hai, salam sejahtera dan selamat bertemu sekali lagi dalam Puisi Nusantara. Saya Syafaqatul Sara Silahuddin ingin mengajak anda mengenali sejenis puisi yang terdapat di Negeri Sembilan, iaitu bongai. Bongai sering dipersembahkan dalam majlis-majlis perkahwinan, di mana liriknya adalah berasaskan pantun dan dipersembahkan dalam dialek Negeri Sembilan. Pada hari ini, persembahan bongai telah divariasikan oleh artis-artis tempatan. Kita saksikan persembahan ini. Itulah dia persembahan bongai Si Cantik Manis yang telah diberikan inovasi. Sekarang, marilah kita saksikan ulasan lanjut daripada tokoh tetap program ini, iaitu Encik Roslan Madun. Bersama saya ialah Encik Roslan Madun atau lebih mesra disapa sebagai Ayah Lan, dan kami akan bercakap mengenai bongai. Ayah Lan, boleh Ayah Lan ceritakan tentang ciri-ciri bongai? Bongai adalah puisi tradisional merujuk kepada pantun sebagai liriknya. Ya. Bongai ini sangat dominan, malah diperakukan sebagai lagu rakyat asli Negeri Sembilan. Ya. Itu fakta dia. Dan bongai ini dipersembahkan di majlis-majlis perkahwinan, majlis-majlis kerajaan dan sebagainya. Dan ia masih diamalkan sampai sekarang ini. Apakah bongai ini mempunyai iramanya yang tertentu? Dan kalau ada, berapa jumlahnya, Ayah Lan? Bongai mempunyai 7 lagu. Ya. Itu yang popular lah, yang dikenali ramai. Antara lagu yang popularnya ialah Bongai Cantik Manis, Gogah Bacang. Ya. Itu antaranya. Tapi saya dipahamkan bongai ini ada sampai 21 irama. Ya. 21 lagunya. Dan yang uniknya, secara tradisi, bongai ini didendangkan atau dipersembahkan berjam-jam lamanya. Itu mengikut kebolehan penyanyi itu berpantun secara spontan. Ya. Kadang-kadang sampai pagi pun ada. Itu yang uniknya bongai ini, Safa. Kalau begitu, bongai ini telah lama bertapak di Negeri Sembilan. Apakah signifikan atau kepentingannya dalam masyarakat di Negeri Sembilan itu? Dalam sejarahnya, Safa, ya, pada tahun 50-an, misalnya contohnya, bongai ini menjadi salah satu lagu kepunyaan Negeri Sembilan. Yang mana dalam majlis-majlis kahwin, kalau tak ada bongai macam tak sah. Dari situlah berkembang bongai sampai hari ini. Dan bongai ini dinyanyikan atau dipersembahkan di majlis kahwin kan sampai ke pagi. Tema-tema dia adalah kasih sayang, musik-musik, ya, seperti juga dengan beberapa puisi tradisional yang lain lah. Bongai ini dipersembahkan secara solo atau berkumpulan? Apakah ada alat-alat muzik yang tertentu dalam persembahan bongai? Pada masa lalu, ya, bongai ini dipersembahkan secara solo, ya, sambil bermain alat muzik seperti rebana. Ya. Tapi masa dah berubah, Syafa. Semua persembahan kesenian tradisional ini
telah diberi nafas baru, ya. Dan ada yang dibuat secara duet, malah ada yang buat secara kumpulan, berbagai-bagai variasi yang kita nampak lah. Jadi Bongai juga mengalami perubahan itu, ya. Jadi ada yang dinyanyikan secara beramai-ramai dan sebagainya lah. Mengenai alat muzik yang digunakan untuk mengiringi persembahan Bongai, dia lebih kurang seperti alat muzik nyanyian lagu asli juga, ya. Ada akordeon, ada biola, ada gendang dan sebagainya. Tapi ada satu alat muzik yang seolah-olah menjadi syarat atau wajib kepada persembahan Bongai, iaitu tumbuk kalang. Tumbuk kalang ini sangat terkenal di Negeri Sembilan sebenarnya sebagai satu alat muzik yang menjadi tradisi di Negeri Sembilan. Jadi Syafa, Bongai ini telah dirakamkan dalam bentuk cakra padat, ya, oleh ramai penyanyi terutama di Negeri Sembilan. Jadi rumusan saya, Bongai ini puisi tradisional Negeri Sembilan yang masih terpelihara hingga ke hari ini. Terima kasih Ayah Lan kerana sudi berkongsi informasi dalam rancangan ini. Bak ajak jalan sorongan, batu kikir jambatan besi, mulailah udang satu pulangan, nak ayo laso-lasogan. Apalah benar anak si boceh ai, cuba yo pikir di dalam hati, ayo ni bujang yo sudah lama, ai pemelang menyisir pandan, anak yo pacik di dalam anak si boceh ai. Solayo lomang tidak berapi, betalo pula uang puding. Apalah malam nasinya badan, apalah cacat si batang tubuh. Apalah malang anak si boceh ai. Apa ngumpan anak boceh, anak cacing yo golang-golang. Macam mana ayo nak mandi, koci-koci yo bolong goda. Apalah benar anak si boceh. Tali panjang, koi mancing di waktu siang. Anak boceh umur panjang, dapat yo lari sebelum siang. Apalah benar anak si boceh ai. Nak tengok macam mana dia orang buat begitu. Jadi kita angkat macam emas dah. So kita kena naik atas. Polkadot,
Oi, riangnya Cik B. Nak ke mana agaknya? Hacum. Oh, salah tu. Jika hendak bersin, kita perlu menutup mulut dengan lengan bahagian siku. Oh. Hacum. Macam itulah cara bersin yang betul supaya bakteria tidak merebak. Senang je. Elak virus, elak bakteria. Kita jaga kita. With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. Save Me 999 Police connects the Malaysian public to the police. Save Me 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And Save Me 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easier. Oleh kerana bongai kurang diketahui umum, maka saya telah menjemput Datuk Paduka Dr. Rosli Saludin yang akan bercakap mengenai bongai. Beliau adalah tokoh dari Negeri Sembilan. Gogalah goga bacang, biar jatuh berlambak-lambak. Cik adik jangan pincang, nanti takut jatuh talak. Buahlah bacang sebiji bulat, belum dikupas terasa manis. Cik abang kirimlah surat, belumlah baca sudah menangis. Itu tuan-tuan dan puan namanya bongai. Dan itu adalah rentak goga bacang namanya. Ya, goga bacang yang dipopularkan oleh Pak Lang Tenggek. Saya kena sebut nama itu Pak Lang Tenggek. Dan rentaknya lebih kurang seperti itu. Bongai ini asalnya daripada panggilan nama bong. Bong ai, bong ai. Panggilan kepada perempuan Negeri Sembilan. Bong ai, abong ai. Jadi akhirnya dipanggil sebagai bongai. Dan kalau satu ketika dahulu ada pendapat mengatakan bongai ini asalnya daripada Sumatera. Ada setengah aspek, ada persamaan. Tetapi dia ada kelainan dari segi lagunya. Sebab lagunya seperti yang saya sebut tadi, ada goga bacang, lagu petasih, lagu rentak juasih, ya, umbai potai. Petai itu, ya, apabila dah ditiup oleh angin, dia akan berbuai. Berbuai ke kiri, berbuai ke kanan. Suasana buaian itu akan dijadikan dan akan ada kaitan dengan lagu. Dan kemudian dalam bongai ini asalnya, kalau dulu-dulu musim bersawah. Bila musim bersawah, dia ada pondoknya. Dan orang yang menunggu sawah tersebut daripada dimakan oleh burung padi-padi itu akan duduk di atas pundung atau pondok itu. Kemudian ada lompanya ataupun dindingnya. Dia akan menerita, bergendang di situ. Pak kerepak kerempung, kerepak kerempung, kerepak kerempung. Dan daripada gentak-gentak itulah maka lahirnya nyanyian-nyanyian. Nak menyedapkan lagi, maka diambil surunai padi itu dipecahkan, akan ditiup-tiupkan. Ya, contoh, apa nganak umpana bocek, anak cacing golang-golang. Apa dayo ayo nak manjek,
Ayo kacik bolon godang. Itu salah satu lagunya yang bertajuk Umpan Bocek. Tuan-tuan dan puan. Dalam nyanyian Bongai ini, kita tidak boleh statik kepada pantun itu sahaja. Dan kita boleh ambil pada pantun-pantun yang lain. Dari Josih ke Padang Lalang, anak Cino menjual tahu, sodang Bekasi, sodangkan sayang, adalah pula yang kue mengganggu. Pangkaloban jogging basau, Gunung Jono tompek bersemah, siang meraban, malam meracau, bila tokono komat pilah. Itu adalah rentak Juasih namanya. Dan ini adalah contoh-contoh yang jarang dinyanyikan oleh orang yang saya cuba ketengahkan pada kali ini. Puisi-puisi lama ini perlu kita lestarikan sebagai puisi warisan, terutama Bongai yang saya sebutkan tadi, di mana dalamnya mempunyai nilai-nilai yang sebenarnya. Kalau digumpal, selebar kuku. Kalau dibentang, selebar alam. Walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Begitu juga puisi-puisi warisan yang lain juga yang sebenarnya. Kerana banyak menceritakan kisah adab, budi, sopan dan santun. Anak Cina memasang pukat sampai ke Deli. Hidup di dunia, elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Patah galah bertongkatkan kaki, patah kaki bertongkatkan lutut, patah lutut bertongkatkan tangan, patah tangan bertongkatkan siku, patah siku bertongkatkan misai, patah misai bertongkatkan dagu. Namun, puisi-puisi lama ini jangan kita lupakan dan ia elok dilestarikan dalam bentuk tradisi betul dan boleh juga disesuaikan dengan apa yang berlaku mengikut perkembangan hari ini. Kerana banyak benda yang kita boleh pelajari di dalamnya, kerana itu adalah identiti bangsa yang menjadikannya sendiri. Hei, nak keluar ke tu? Kes dah banyak ni. Ingat 3W. Wash, basuh tangan. Wear, pakai pelitup muka. Dan warn, ingat peringatan KKM. Tak payah salam atau laga badan. Kalau batuk dan bersin, tutup mulut. Sakit, jumpa doktor. Tempat yang selalu disentuh, basuh. Patuhi kepada SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Semua boleh kena. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mempelaui syarikat-syarikat berdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menghantar tawaran program-program TV tempatan dan juga program-program perolehan syndicated berdasarkan keperluan saluran-saluran di bawah kendalian RTM bagi tahun 2022. Syarikat-syarikat yang berminat diminta menghantar tawaran program mengikut keperluan yang diiklankan oleh RTM sebagaimana dalam need statements. Mendaftar dan menghantar semua maklumat, proposal dan bahan secara online melalui laman sesawang tertera bermula 20 Januari hingga 30 Januari 2021. Manakala bagi program-program perolehan syndicated, pembekal-pembekal hendaklah menghantar maklumat dan bahan screeners ke laman sesawang tertera pada 28 hingga 30 Januari 2021. Layari laman sesawang tertera untuk maklumat lanjut.
sahaja untuk episod kali ini. Kita telah pun melihat persembahan bongai yang telah diberikan nafas baru dan juga kita telah mendengar ulasan daripada tokoh tetap dan tokoh jemputan. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang.